Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu Tsalitsah. Muqaddimah yang ketiga fil mu'tadil min al-aqalim wal munharif wa ta'thirul hawa fi alwanil bashar wal kathiri min ahwalihim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembicaraan pada yang ketiga, daerah-daerah sederhana dan tidak sederhana. Pengaruh udara terhadap warna kulit manusia dan terhadap berbagai aspek keadaan mereka. Ini menarik sikit tak? Qad bayyana anna al-maghmura min hadha al-munkashif min al-ardi innama huwa wasatuhu li'ifratil harri fil janubi minhu wal bardi fi shimal atau shamal. ولما كان الجانبان من الشمال والجنوب متضادين من الحر والبرد وجب أن تتدرج الكيفية من كليهما إلى الوسط فيكون معتدلا. Kami telah menerangkan bahawa daerah-daerah yang dimakmurkan, yakni diolah, dibangun, didiami manusia, dari bahagian bumi yang tidak dilapisi air, yakni kering, mempunyai pusat di bahagian utara. Kerana daerah-daerah utara terlalu dingin dan daerah-daerah selatan pula terlalu panas untuk didiami orang. Bahagian utara dan bahagian selatan merupakan dua puncak yang berlawanan, dingin dan panasnya. Okey. Fal iqlimir rabi', ini dia rujuk kepada bab sebelum ni lah. Iklim yang keempat tu. Fal iqlimir rabi' a'dalul umran walladhi hafatuhu min al-thalith wal khamis aqrabu ila al-i'tidal. والذي يليهما والثاني والسادس بعيدان من الاعتدال والأول والسابع أبعد بكثير فلهذا كانت العلوم والصنائع والمباني والملابس والأقوات والفواكه بل والحيوانات وجميع ما يتكون في هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال وسكانها من البشر أعدل أجساما وألوانا وأخلاقا وأديانا حتى النبوات فإنما توجد في الأكثر فيها ولم نقف على خبر بعثة في الأقاليم الجنوبية ولا الشمالية وذلك أن الأنبياء والرسل إنما يختص بهم أكمل النوع في خلقهم وأخلاقهم قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس سورة آل عمران وذلك ليتم القبول بما يأتيهم به الأنبياء من عند الله. Ini bias ni. Jadi dia kata daerah yang bersepadan tadi antara 3 dan kelima hampir-hampir menjadi kawasan yang sederhana panas. Daerah ke-6 dan ke-2 berdekatan adalah makin kurang daripada berkeadaan sederhana dan sejauhnya selanjutnya telah makin kurang lagi di daerah pertama dan ke-7. Dengan demikian ilmu pengetahuan pertukangan, bangunan, pakaian, makanan dan buah-buahan, bahkan binatang-binatang dan segala apa yang hidup di 3 daerah itu mempunyai ciri-ciri sedang dan sederhana. Manusia yang mendiami daerah tersebut adalah sederhana, susuk badannya, warna kulitnya, sikapnya dan keadaan keseluruhannya. Mereka didapati bersikap sederhana sama ada terhadap tempat tinggal, pakaian, makanan dan pertukangan tangan. Mereka memiliki rumah yang dibina daripada batu dan dihiasi perhiasan pertukangan tangan. Mereka bersaing sama sendiri untuk menghasilkan peralatan terbaik dan alat-alat perkakas. Di antara mereka, seorang daripadanya menjumpai galian asli seperti emas, perak, besi, tembaga, pelambam dan timah.
Dalam urusan berjual beli, mereka menggunakan dua logam yang berharga emas dan perak. Mereka mengelak daripada bersikap melampau dalam banyak hal serta secara umumnya. Sebagai besar wahyu suci turun di daerah-daerah tengah ini. Kita tidak pernah mendengar ada wahyu diturunkan di daerah utara dan selatan. Ini disebabkan Nabi-Nabi dan Rasul hanya diutus kepada umat yang paling sempurna. Baik tubuh maupun fikiran. Iaitu umat yang lebih boleh menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu sendiri. Allah telah bersabda, telah berfirman, kamu adalah sebab baik umat yang telah diciptakan untuk segenap umat manusia. Sedangkan kita terjemahlah ni kuntum tu orang Islam kan. Okeylah, tak apalah. Ini hakikat pada waktu itu. Wa ahlu hadhihi al-aqalim akmalu liwujudi al-i'tidal lahum fatajiduhum ala ghayatin min at-tawassuti fi masakinihim wa malabisihim wa aqwatihim wa sana'ihim yattakhiduna al-buyut المنجدة بالحجارة الحجارة الممقتة حجارة الممقتة بالصناعة ويتناغون في استجادة الآلات والمواعين ويذهبون في ذلك إلى الغاية وتوجد لديهم المعادن الطبيعية من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والقصدير ويتصرفون في معاملاتهم بالنقدين العزيزين ويبعدون عن الانحراف في عامة أحوالهم وهؤلاء أهل المغرب والشام والحجاز واليمن. Ini dia translate dah tapi dia ringkas sangat Ya. Jadi maksud dia tak ada dalam translation tadi, mereka yang dia maksudkan sebagai orang-orang yang sederhana, yang dikatakan lebih bertamadun itu ialah Ahlul Maghrib, Wasyam, Wal Hijaz, Wal Yaman, Wal Iraqiyin, iaitu orang belah-belah Morocco, orang Syria, orang Hijaz, Yaman, Iraq, India, Sind, China, begitu juga Al-Andalus. Maknanya orang Middle East di luar sikit dan sebab wa man qarba minha minal franjah wal jalala wal rum wal yunaniyin wa man kana ma'a haula'i aw qariban minhum fi hadhihi al aqalim mutadilah wa lihadha kana al iraq a'dala hadhihi kullaha li'annaha wasatun min jami'il jihati. Ini dipuji Baghdad pada waktu itu. Okeylah, dia termasuk dalam translate ni tadilah. Dia ringkaskan sangat. Mungkin dia nak potong. Wa ammal aqalimul ba'idatu. Macam nak komen sikit sini. Dia kata ayat Quran kita baca tak lah. Betul lah kita kata tu. Dr. Ali Abdul Wafi mengulas ayat ini tidak cocok untuk dijadikan dalil dari pernyataannya sebab ayat disebut tidak ditujukan kepada semua bangsa tempat diturunkan para Nabi. Ayat itu khusus untuk orang-orang Arab Muslim. Kalimat-kalimat dan perkataan yang ada di antara dua kurungan tidak terdapat dalam penerbitan dan tidak terdapat pula dalam penerbitan Rosenthal. Betul lah macam kita kata sajalah. Okeylah, itu perbincangan akademik lah. Kita stay atas apalah. وأما الأقاليم البعيدة من الاعتدال مثل الأول والثاني. الأول ni yang kutub utara kutub selatan lah. Buat sejuk paling sejuk tu. والثاني. Kemudian wasalis warabi' ni hak apa sangat tu, hak panas sangat tu. فأهلها أبعد من الاعتدال في جميع أحوالهم. فبناؤهم بالطين والقصب وأقواتهم من الذرة والعشب وملابسهم من أوراق الشجر يخصفونها عليهم أو الجلود وأكثرهم عرايا من اللباس
وفواكه بلادهم وأدمها غريبة التكوين مائلة إلى الانحراف ومعاملاتهم بغير الحجرين الشريفين من نحاس أو حديد أو جلود يقدرونها للمعاملات وأخلاقهم مع ذلك قريبة من خلق الحيوانات العجم حتى لينتقل عن الكثير من السودان أهل الإقليم الأول أنهم يسكنون الكهوف والغياض ويأكلون العشب وأنهم متوحشون غير مستأنسين يأكل بعضهم بعضا وكذا الصقالبة. Nah, kita ikutlah apa yang dia kata. Sana dia tu. Para penduduk yang mendiami daerah yang tidak beriklim sederhana, dalam daerah iklim pertama, kedua, keenam dan ketujuh adalah jauh daripada sederhana dalam segala hal. Kediaman mereka diperbuat daripada tanah liat dan dari sejenis rumpun buluh. Makanan mereka dora dan herba. Pakaian mereka daripada daun-daun yang mereka ikat untuk menutupi anggota mereka atau daripada kulit binatang. Kebanyakan mereka masih bertelanjang bulat. Buah-buahan dan perasa makanan bila aneh dan kurang sedap. Dan urusan berjual beli, mereka tidak menggunakan dua logam yang berharga, tapi tembaga besi atau kulit, di mana mereka meletakkan sesuatu nilai untuk memudahkan urusan berjual beli. Nilai cakap mereka adalah sangat menyerupai watak binatang buas. Dilaporkan bahawa sebagian besar orang Negro yang mendiami daerah iklim yang pertama masih menghuni dalam gua-gua dan kawasan hutan, memakan daun-daun, hidup terasing dan tidak bercampur gaul, dan memakan satu sama lain. Hal yang sama berlaku pada golongan Slave. Okey. Itu terima sajalah. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh mengukur keadaan tamadun pada waktu itu. Ini Ibn Khaldun ini bukan lama sangat. والسبب في ذلك أنهم لبعدهم عن الاعتدال يقرب عرض أمزجتهم وأخلاقهم من أرض الحيوانات العجم ويبعدون عن الإنسانية بمقدار ذلك وكذلك أحوالهم في الديانة أيضا فلا يعرفون نبوءة ولا يدينون بشريعة إلا من قرب منهم من جوانب الاعتدال وهو في الأقل النادر مثل الحبشة المجاورين لليمن الدائنين بالنصرانية فيما قبل الإسلام وما بعده لهذا العهد ومثل أهلي مالي وكوكو والتكرور المجاورين لأرض المغرب الدائنين بالإسلام لهذا العهد يقال أنهم دانوا به في 107 ومثل من دان بالنصرانية من الصقالية الصقالبة والأفرنجة والترك من الشمال. Okey lah. Jadi apa yang menyebabkan keadaan terjadinya kejadian ini ialah kerana mereka tidak menikmati keadaan sederhana dan ianya melahirkan suatu pembawaan dan sikap yang menyamai perilaku binatang. Dan mereka itu ternyatanya tidak berperi kemanusiaan. Hal yang sama juga berlaku dalam keagamaan. Mereka tidak mengetahui tentang kenabian dan tidak mempunyai hukum-hukum agama kecuali sekumpulan kecil yang hidup berhampiran dengan daerah yang beriklim sederhana. Sebagai contoh, bangsa Abyssinia, Habsyah yang berjiran dengan masyarakat Yaman dan menganut agama Kristian
sejak sebelum zaman Islam dan zaman Islam sehinggalah ke hari ini. Penduduk Mali, Koko ni Gau-Gau dan Takrur yang tinggal berdekatan dengan Maghribi pada masa ini, mereka dikatakan menganut agama Islam dalam abad ke-7 atau di bahagian utara bangsa-bangsa Slav, orang Ka, yakni Kristian Eropah dan orang Turki yang menganut agama Kristian. Kita dengarlah, ha? Wa man siwa haula'i min ahli tilkal aqalimil munharifati januban wa shimalan fad-dinu majhulun 'indahum wal 'ilmu mafqudun bainahum wa jami'u ahwalihim ba'idatun min ahwalil anasi qaribatun min ahwalil bahaim. Di bawah ayat Quran, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Jadi para penduduk yang tinggal di kawasan yang beriklim tidak sederhana, di selatan dan di utara sama sekali tidak mengetahui apa-apa agama. Dari pengetahuan tentang agama kerana kesarjanaan mereka tidak memiliki sama sekali. Keadaan mereka sama sekali berbeza dengan manusia biasa dan menghampiri perilaku binatang yang buas. Firman Allah, dan dia Tuhan mencipta apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ini kalau kita baca Kalilah Odimnah ke, boleh kita compare lah. Kita cerita daripada India, daripada apa ni dalam sastra Arab pada waktu itu. ولا يعترض على هذا القول بوجود اليمن وحضرموت والأحقاف وبلاد الحجاز واليمامة وما يليها من جزيرة العرب في الإقليم الأول والثاني فإن جزيرة العرب كلها أحاطت بها البحار من الجهات الثلاث كما ذكرنا فكان لرطوبتها أثر في رطوبة هوائها فنقص ذلك من اليبس والانحراف الذي يقتضيه الحر وصار فيها بعض الاعتدال بسبب رطوبة البحر. Ini semacam pengecualian lah nak sebut ni tak? Kenyataan terdahulu bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan kewujudan Yaman, Hadramaut, Al-Ahqaf, Hijaz, Yamamah dan daerah yang hampir dengan Jazirah Arab di daerah iklim yang pertama dan kedua sebagaimana yang telah kami terangkan. Jazirah Arab dikitari oleh laut dari 3 penjuru. Kelembapan udara laut mempengaruhi kelembapan udaranya. Ini menghapuskan pengeringan dan panas yang amat terasa yang disebabkan oleh sinaran matahari. Disebabkan kelembapan udara daripada arah laut, tanah Arab pada suhu tertentunya adalah beriklim sederhana. Ini dia nak serang orang pula ni. وَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّسَّابِينَ مِمَّنْ لَا عِلْمَ لَدَيْهِ بِطَبَائِعِ الْكَائِنَاتِ أن السودان هم ولد حام ابن نوح اختصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر أثرها في لونه وفيما جعل الله من الرق في عقبه وينقلون في ذلك حكاية من خرافات القصاص ودعاء نوح على ابنه حام قد وقع في التوراة وليس فيه ذكر السواد وإنما دعا عليه بأن يكون ولده عبيدا لولد إخوته لا غيره. Ahli genealogi yang tidak mempunyai pengetahuan sebenar tentang keadaan semula jadi sesuatu benda berpendapat bahawa orang-orang negro, orang negro ni maksud kan, adalah daripada keturunan Ham, anak Nabi Nuh, dan kulit mereka menjadi hitam diakibatkan oleh sumpahan Nabi Nuh kepada Ham, mengakibatkan
warna kulit itu menjadi seperti Ham dan keturunan-keturunannya pula menjadi hamba abdi. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Taurat bahawa Nabi Nuh telah menyumpahkan anaknya Ham. Namun tiada pula disebutkan tentang kulit yang berwarna hitam itu. Dia cuma mendoakan agar keturunan anak-anaknya itu akan menjadi hamba abdi kepada pewaris abang-abangnya. Okey. Wa fil qawli binisbati sawadi ila ham ghaflatun an tabi'atil harri wal bardi. Wa atharuhuma fil hawa'i wa fima yatakawwanu fihi minal hayawanati. Wa dhalika anna hadha al-lawn shamala ahla al-aqlim al-awwal wal-thani min mizaji hawaihim lil hararati al-mutada'ifati bil janubi. فإن الشمس تسامت رؤوسهم مرتين في كل سنة قريبة إحداهما من الأخرى فتطول المسامتة عامة الفصول فيكثر الضوء لأجلها ويلح القيظ الشديد عليهم وتسود جلودهم لإفراط الحر. Jadi menyentuh tentang kulit bangsa Negro. Ini pada pendapat Ibn Khaldun ni. Yang berwarna hitam itu yang mengaitkan dengan Ham menunjukkan bahawa apa ia tidak mengaitkannya dengan bahan panas. Bahan panas dan dingin dan kesan yang terjadi terhadap cuaca dan makhluk-makhluk yang hidup di situ. Kulit berwarna hitam sebagaimana yang lazim dimiliki oleh penduduk di daerah iklim pertama dan kedua adalah disebabkan campuran udara panas di sekitar di mana mereka berada dan ada yang diakibatkan oleh kesan panas yang bertambah di bahagian selatan. Matahari berada di kemuncak sebanyak 2 kali dalam setahun dan dalam masa yang singkat sekali. Dalam setiap musim matahari itu beredar dalam keadaan yang tertinggi pada satu masa yang sangat panjang. Cahaya matahari dengan demikian adalah begitu terik. Masyarakat di kawasan itu terpaksa mengalami musim panas yang sangat terasa sekali dan kulit-kulit mereka menjadi gelap disebabkan oleh bahan panas yang kuat. ونظير هذين الإقليمين مما يقابلهما من الشمال الإقليم السابع والسادس قطب utara kutub Kelantan شمل سكانهما أيضا البياض من مزاج هوائهم للبرد المفرط بالشمال إذ الشمس لا تزال بأفقهم في دائرة مرأى العين وما قرب منها ولا ترتفع إلى المسامتة ولا ما قرب منها فيضعف الحر فيها ويشتد البرد عامة الفصول فتبيض ألوان أهلها وتنتهي إلى الزعورة ويتبع ذلك مما يقتضيه مزاج البرد المفرط من زرقة العيون وبرش الجلود وصهوبة الشعور وتوسطت بينهما الأقاليم الثلاثة الخامس والرابع والثالث فكان لها في الاعتدال الذي هو مزاج المتوسط حظ وافر والرافع أبلغها في الاعتدال غاية لنهايته في التوسط كما قدمناه فكان لأهله من الاعتدال في خلقهم وخلقهم ما اقتضاه مزاج أهويتهم وتبعه من جانبيه الثالث والخامس وإن لم يبلغا غاية التوسط لميل هذا قليلا إلى الجنوب الحار وهذا قليلا إلى الشمال البارد إلا أنهما لم ينتهيا إلى الانحراف وكانت الأقاليم الأربعة منحرفة وأهلها كذلك
في خلقهم وخلقهم فالأول والثاني للحر والسواد والسابع والسادس للبرد والبياض. Pandai juga dia pun berfalsafah ni. Okey. Satu yang serupa berlaku pada zon-zon yang bersempadan ke utara, zon ke-7 dan zon ke-6, kerana kulit yang cerah adalah hasil daripada komposisi udara di mana mereka tinggal dan yang berada di bawah pengaruh cuaca terlalu sejuk di utara. Matahari selalu berada di horizon dalam lapangan yang boleh dilihat atau berhampiran dengannya. Ia jarang sekali mendekati puncaknya sedikit daerah ini dan hawa udara yang berlaku dingin itu melewati sepanjang tahun. Sebagai akibatnya, warna kulit penduduknya adalah putih dan mereka didapati mempunyai paling sedikit bulu roma. Sebagai akibat selanjutnya daripada cuaca dingin yang amat sangat itu ialah mata mereka biru, bintik. Daerah kelima, keempat dan ketiga adalah menguasai udara sedang yang melimpah-limpah yang merupakan satu keberuntungan yang besar sebagai hasil daripada keduanya. Daerah yang keempat, satu kawasan yang paling dekat dengan bahagian tengah adalah satu kawasan yang sederhana iklimnya. Hal ini telah kami nyatakan dahulunya. Orang-orang yang berada di daerah ini memiliki fizikal dan tingkah laku yang sederhana. Sesuai dengan diperlukan oleh komposisi udara tempat mereka hidup. Daerah ketiga dan kelima berada di sisi daerah keempat, tetapi tidak pula berada pada bahagian pusat. Ia adalah lebih dekat kepada bahagian selatan yang panas melampau. Daerah yang ketiga dan bahagian kelima lebih ke utara yang dingin. Meskipun begitu, keduanya tidak pula sampai menjadi kawasan beriklim tidak sederhana. Okey. Kita terima secara umumlah. Ya. ويسمى سكان الجنوب من الإقليمين الأول والثاني باسم الحبشة والزنجي والسودان أسماء مترادفة على الأمم المتغيرة بالسواد وإن كان اسم الحبشة مختصا منهم بمن تجاه مكة واليمن والزنج بمن تجاه بحر الهند وليست هذه الأسماء لهم من أجل انتسابهم إلى آدمي أسود لا حام ولا غيره. Penduduk yang mendiami zon pertama dan kedua di selatan disebut bangsa Abyssinia, Zanj dan Sudan. Ia adalah sinonim yang digunakan untuk menyatakan bangsa-bangsa tertentu yang berkulit hitam legam. Nama Abyssinia atau Habasyah walau bagaimanapun adalah khusus digunakan untuk merujuk orang-orang Negro yang tinggal berhadapan dengan Makkah dan Yaman. Dan nama Zanj adalah terkhusus diperuntuk kepada orang-orang Negro yang tinggal berhadapan dengan Lautan Hindi. Sebutan tersebut tidak diberikan kepada mereka kerana mereka itu dikatakan daripada keturunan orang-orang yang berkulit hitam legam, sama ada Ham ataupun lainnya. Okeylah. وقد نجد من السودان أهل الجنوب من يسكن الربع المعتدل أو السابع المنحرف إلى البياض فتبيض ألوان أعقابهم على التدريج مع الأيام وبالعكس في من يسكن من أهل الشمال أو الرابع بالجنوب فتسود ألوان أعقابهم وفي ذلك دليل على أن اللون تابع لمزاج الهواء. Orang-orang Negro dari kawasan selatan yang tinggal di daerah keempat, yang sedang atau daerah ketujuh lebih kepada keputihan. Mereka didapati melahirkan pewaris yang kulitnya berwarna keputih-putihan secara beransur-ansur mengikut perjalanan waktu. Sebaliknya,
orang yang menghuni kawasan di bahagian utara atau dari daerah keempat dan selatan telah menghasilkan anak-anak cucu mereka yang mana warna kulit mereka itu adalah hitam legam. Ini menunjukkan bahawa warna kulit itu adalah ditentukan oleh komposisi udaranya. Okey. Kau ada tak apalah, ada tak ada translate tak apa kita baca ni kan. Ini Arjuza daripada Ibn Sina. Ada sini ada. 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 Ini kita dengar juga macam mana dia translate ya. Qala Ibn Sina fi arjuzatihi fi tibbi bizanji harrun ghayyara al-ajsada hatta kasa juludaha sawada wasiqlibu iktasabatil bayada hatta ghadat juluduha bidada. Ini sesapu dia yang di sini yang nak sedap dengar syair Arab ni, cari apa tu Antar bin Syaddad. Kalau tak faham makna pun tak apa. Dalam Rosetta, dalam bahasa Inggeris dia tak terjemah ni. Ya. Iaitu Ibn Sina bermadah dalam kumpulan puisinya tentang kedoktoran. Panas menerpa zanj yang merubah warna tubuh hingga kulitnya berselimutkan hitam. Orang Shiklib menerima warna putih hingga kulitnya berselimutkan putih. Wa amma ahlu syamali falam yusammu bi'tibari alwanihim لأن البياض كان لونا لأهل تلك اللغة الواضعة للأسماء فلم يكن فيه غرابة تحمل على اعتباره في التسمية لموافقته واعتياده ووجدنا سكانه من الترك والصقالبة والطغرغر والخزر واللان والكثير من الأفرنجة ويأجوج ومأجوج أسماء متفرقة وأجيالا متعددة مسمين بأسماء متنوعة. Sedangkan para penduduk di wilayah utara tidak dipanggil menurut warna kulit. Sebab penduduk yang memberikan pengertian yang konvensional adalah daripada kalangan berkulit putih. Dengan demikian, putih itu adalah sesuatu yang biasa dan umum di kalangan mereka. Dan mereka tidak melihat ianya sesuatu hal yang luar biasa yang boleh menyebabkan mereka menjadikannya satu istilah yang khusus. Dan kita dapati penduduk yang terdiri daripada orang-orang Turki, Slav, Ghor, Khazar, Alan dan banyak orang-orang Perangka serta Ya'juj wa Ma'juj. Mereka mempunyai nama yang bermacam-macam serta generasi yang beragam yang juga mempunyai nama yang bermacam-macam pula. Okey. Ni nak puji orang dia ni Wa amma ahlul aqalimi thalathatil mutawassitati ahlul i'tidali fi khuluqihim wa khalqihim wa sayrihim wa kaffatil ahwali tabi'iyyati lil i'timari ladayhim min al ma'ash wal masakin was sana'i wal ulum wal ra'asat wal mulki fakanat fihim an nubuwat والملك والدول والشرائع والعلوم والبلدان والأمصار والمباني والفراسة والصناعع الفائقة وسائر الأحوال المعتدلة وأهل هذه الأقاليم التي وقفنا على أخبارهم مثل العرب والروم وفارس وبني إسرائيل واليونان وأهل السند والهند والصين. Dia pergi sekat tu tak mari pak kita. Kita masuk Cina lah. Cina kita. Sedangkan para penduduk di daerah tengah adalah sederhana dari segi fizik dan perwatakan serta cara hidup mereka. Mereka memiliki seluruh keadaan diperlukan untuk suatu kehidupan yang beradab. Seperti cara mencari penghidupan,
membuat tempat kediaman, keahlian, ilmu pengetahuan, kepimpinan serta wibawa kekuasaan. Mereka mempunyai nubuwah, wibawa kekuasaan, negara, syariat, agama, ilmu pengetahuan, negeri, kota besar, bangunan, horticulture, keahlian yang tinggi serta seluruh keadaan yang sederhana sahaja. Selanjutnya di antara para penduduk daerah yang kami ada maklumat sejarahnya adalah misalnya orang-orang Arab, orang Romawi, Parsi, Bani Israel, Yunani, orang-orang Sin, India dan China. Okay. ولما رأى النسابون اختلاف هذه الأمم بسماتها وشعارها حسبوا ذلك لأجل الأنساب فجعلوا أهل الجنوب كلهم سودان من ولد حام وارتابوا في ألوانهم فتكلفوا نقل تلك الحكاية الواهية وجعلوا أهل الشمال كلهم أو أكثرهم من ولد يافيث وأكثر الأمم المعتدلة وأهل الوسط المنتحلين للعلوم والصنائع والملل والشرائع والسياسة والملك من ولد سام. Ini tiga anaknya. Ham, Yafis dan Sam. Okey. Jadi melihat bahawa tiap-tiap golongan manusia, yakni bangsa-bangsa tersebut mempunyai sifat fizikal yang berbeza-beza, maka para ahli genealogi, ahli keturunan telah mengambil kesimpulan bahawa hal ini disebabkan oleh perbezaan keturunan. Mereka pun menyimpulkan bahawa kesemua masyarakat Negro di selatan adalah daripada keturunan Ham. Mereka telah berprasangka salah terhadap warna kulit dan dengan itu telah menukilkan cerita-cerita sebagaimana telah dinyatakan terdahulu sesuatu yang tidak masuk akal. Ini cerita orang Negro keturunan Ham tadilah yang kena sumpah Nabi Nuh tadi. Mereka telah mengisytiharkan semuanya atas seluruh penduduk di bahagian utara sebagai keturunan dan mengisytiharkan seluruh bangsa-bangsa yang berada di kawasan beriklim sederhana yang menetap di daerah bahagian tengah yang mengamalkan ilmu pengetahuan dan keahlian dan yang menguasai agama dan kelompok syariat termasuk juga kepimpinan politik serta wibawa pemerintahan sebagai daripada keturunan Ham. Semantik. وهذا الزعم وإن صادف الحق في انتساب هؤلاء فليس ذلك بقياس مضطرد وإنما هو أخبار عن الواقع لا أن تسمية أهل الجنوب والسودان والحبشان من أجل انتسابهم إلى حام الأسود وما أداهم إلى هذا الغلط إلا اعتقادهم أن التمييز بين الأمم إنما يقع بالأنساب فقط وليس كذلك فإن التمييز للجيل أو الأمة يكون بالنسب في بعضهم كما للعرب وبني إسرائيل والفرس ويكون بالجهة والسمة كما للزنج والحبشة والصقالبة والسودان ويكون بالعوائد والشعار والنسب كما للعرب ويكون بغير ذلك من أحوال الأمم وخواصهم ومميزاتهم فتعميم القول في أهل جهة معينة من جنوب أو شمال بأنهم من ولد فلان المعروف لما شملهم من نحلة أو لون أو سمة وجدت لذلك الأب إنما هو من الأغاليط التي أوقع فيها الغفلة عن طباع الأكوان والجهات
wa inna hadhihi kullaha tatabaddalu fil a'qabi wa la yajibu istimraruha sunnatullahi fi ibadihi wa lan tajida li sunnatillahi tabdila wallahu wa rasuluhu a'lamu bighaibihi wa ahkamu wa huwal maula al-mun'im war raufur rahim. Ini para akhir lah ni. Meskipun dalam menisbahkan keturunan itu adalah suatu yang benar, ianya merupakan hasil daripada satu agakan sahaja. Andaianlah. Bukan suatu yang meyakinkan. Satu hujah yang logik. Ia hanyalah satu pernyataan fakta sahaja. Ada suatu yang tidak tepat bahawa penduduk yang tinggal di selatan itu disebut bangsa Abyssinia dan bangsa Negro sebab mereka adalah daripada keturunan Ham yang berkulit hitam. Kesalahan ini disebabkan oleh anggapan bahawa perbezaan antara bangsa-bangsa itu boleh timbul hanya kerana perbezaan keturunan sahaja. Ia adalah suatu anggapan yang sebenarnya tidak betul. Bangsa tertentu berbeza dari lainnya kerana keturunan seperti bangsa Arab, Bani Israel dan Parsi, atau dalam hal lainnya adalah lokasi kerana geografi dan tanda-tanda fizikal seperti bangsa Zanj, Abyssinia, Slav dan Negro dan Sudan. Sekali lagi dalam hal yang lainnya ia disebabkan oleh adat dan sifat-sifat yang jelas dan juga keturunan. Seperti mana orang Arab, ia boleh disebabkan oleh apa-apa sahaja di kalangan keadaan sifat-sifat dan rupa yang khusus kepada pelbagai bangsa itu. Tetapi untuk merumuskan dan menyatakan bahawa para penghuni di satu lokasi geografi di selatan atau di utara daripada keturunan sekian-sekian, orang yang ternama disebabkan mereka mempunyai warna yang sama, tingkah laku atau tanda fizikal yang dimiliki oleh pendahulunya adalah satu daripada kesalahan yang timbul oleh kecuaian, oleh suatu yang semula jadinya diciptakan pada makhluk dan oleh fakta geografinya. Yakni juga suatu pengabaian fakta bahawa keadaan fizikal dan suasana adalah suatu yang boleh berubah-ubah yang mengaitkan generasi kemudiannya. Sunnah Allah berlaku pada hamba-hambanya. Sekali-kali kamu tidak akan mendapat sunnah Allah berubah. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui dan lebih bijak terhadap yang gaib. Allah adalah Tuhan, Maha mengurus, mencurahkan nikmat yang belas kasihan dan Maha penyayang. Okey. Wallahu a'lam untuk hari ni. Minggu depan ni lebih menarik lagi iaitu dia cakap tentang chemistry, tentang orang macam ni. Baguslah minggu depan ni. Peribadi, watak. Kan semua mana kesan udara terhadap perwatakan manusia. Okey, hari ni ada siapa dia nak bagi ulasan? Siapa dia nak berminat untuk mengulas apa yang dikatakan oleh Ibn Khaldun dalam bahagian tadi? Mukadimah yang ketiga. Saya nak jelas dulu. Kalau ikut teori dia tadi, maknanya orang hitam, orang Negro ni perangai lebih kepada binatang. Lebih keras, lebih kasar, tak boleh kemanusiaan. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, orang Sudan sebagai contoh, dia anggap sebagai satu bangsa yang baik. Malah lebih baik daripada bangsa-bangsa Arab lain dari segi akhlak, perangai dan sebagainya. Macam mana ni? Assalamualaikum Datuk. Minta ulasan siapa dia ni? Datuk, saya komen sikit. Fadli, okey. Pertamanya berkenaan dengan masalah yang Ustaz kami sebut tadi. Yang kedua, sebenarnya sama je isunya. Iaitu berkenaan dengan dakwaan yang dibuat oleh Ibn Khaldun bahawa orang Negro ni dianggap sebagai macam dekat dengan binatang lah, kan? Buas. Kalau kita perhati dari segi sejarah, sebenarnya orang Afrika ni daripada Mesir sampai ke Maghribia selalu sebut barbar tu kan. Sebenarnya pada zaman Ibn Khaldun tu mereka orang barbar baru maju.
baru maju dan baru berilmu. Sebelum Islam tu orang Rom panggil barbaric ni, orang tak ada tamadun, uncivilized society. Kan? Supaya juga orang Sepanyol. Orang Sepanyol tu dulu sama ada Viking ataupun anak cucu dia yang kita sebut Vandal tu kan. Dia jadi nama pada vandalism ataupun Andalusia tu disebut vandalism tu menunjukkan sifat dia yang merosak. Itu bangsa mereka sebelum Islam. Okey. Bila mereka masuk Islam, mereka jadi bangsa yang maju, masa yang berilmu, ada universiti dia yang lebih tua di dunia ni kan. Jadi Ibn Khaldun tu lahir daripada universiti tu. Jadi mungkin Ibn Khaldun tu generasi yang lahir sekitar 500 tahun selepas pengislaman. Dia pun melihat satu tamadun bangsa dia, orang barbar, dan dia beri komen pada orang belakang dia. Orang tu masih dekat dengan binatang lagi, kata dia kan. Jadi kalau kita buka buku misalnya di Alam Melayu, contohnya Tarikh Fatani. Tarikh Fatani tulis tahun sama, lebih kurang zaman yang sama dengan Ibn Khaldun. Syekh Faqih Ali tulis Tarikh Fatani sebut, zaman dulu sebelum Islam mari di Alam Melayu, orang Melayu ni serupa dengan binatang juga dia kata. Orang asli dah kot kan. Bila nampak orang asing mari, dia pakai lari masuk lautan. Baju pun tak pakai. Gitulah. Jadi cuma yang menarik bila dia kaitkan kemunduran kebinatangan tu dengan orang negro, dan dia komen pandangan yang mengatakan ada pendapat kata orang hitam tu asal daripada Tuan Ham. Yang disumpah oleh Nabi Nuh. Berdasarkan kita Taurat kan. Sebenarnya hujah ni digunakan oleh Ibnu Katsir yang hidup sezaman dengan Ibn Khaldun. Kerana Ibnu Katsir ni anak murid Ibn Taymiyah, sezaman dengan Ibn Qayyim. Dan Ibn Qayyim, jadi dia pun zaman lebih kurang sama je, abad yang sama dengan Ibn Khaldun. Dan Ibn Katsir sebut dalam Qisasul Anbiya, disebut juga dalam Bidayah wan Nihayah, bahawa orang hitam, orang Sudaun tu ialah berasal daripada keturunan yang disumpah oleh Nabi Nuh. Kan? Jadi mungkin kritikan dia tu mungkin dia tuju pada Ibn Katsir kan. Yalah. Boleh jadilah kan. Jadi boleh jadi iyalah. Cuma saya punya pandangan tu sebenarnya bangsa manusia ni sebelum mereka menerima Islam dan belajar menerima ilmu secara saintifik, belajar menerima ilmu secara bercatat, mereka biasanya mundur. Bila bangsa-bangsa tu orang Arab Jahiliyah, orang Mesir yang menerima Islam, kemudian orang Khairwan Tunisia, kemudian orang Maghribi, itu bangsa-bangsa yang dulu disebut sebagai bangsa barbaric. Dan sampai hari ini orang putih sebut barbaric itu maknanya uncivilized. Bila sebut vandal maknanya penjahat lah, kita kata vandalism kan, orang yang melakukan perosakan. Dia menunjukkan bahawa sebenarnya penerima Islam itulah yang telah menyebabkan mereka bertukar menjadi bangsa bertamadun. Jadi bila Ustaz Kamil kata orang Sudaun, orang hitam tu, orang Sudan sekarang, Habsyah kan, mereka sekarang dianggap sebagai antara orang Arab, jadi kalangan orang Arab yang berbahasa Arab lah, antara yang paling berakhlak, yang lemah lembut kan. Dia dah, sebab bangsa tu sudah menjadi bangsa yang ramai ulama-ulama di kalangan dia. Dan kalau kita baca Ibn Khaldun lebih detail lepas ni, mungkin kita akan bertemu Timbuktu yang terletak di Mali, yang disebut juga tadi kan Mali kan. Dan ketika itu Timbuktu itulah pusat ilmu yang besar di tengah Afrika. Mereka sudah mula berubah menjadi bangsa yang berilmu dan mereka sudah tidak lagi mungkin Ibn Khaldun nak angkat bangsa dia tu, dia katalah orang belakang dia tu lebih ketinggalan kan. Biasalah tu. Maknanya banyak menggambarkan realiti pada waktu itu lah tu. Cuma nak sambung sikit sudah nak kita berbincang lah. Ana baca dalam WhatsApp sejarah Melayu. Di menolak pandangan mengatakan tamadun orang Melayu ni muncul selepas Islam datang. Dia kata ketika abad 2 Masihi tu tamadun Melayu dah hebat dah. Apa dia sebut di tempat di mana sini Sungai Batu. Sungai Batu. Sungai Batu tu dia kata ada beratus-ratus besi tu. Padahal dia kata orang Korea ke orang mana, dia jumpa dua pun, dia buat jadi tempat ziarah. Kita ni ada beratus-ratus batu tak buat apa, kita pakai tengok, tak reti nak guna, tak reti nak kaji, tidak nak manfaatkan. Manfaatkan. Jadi maksud dia di sini, tamadun Melayu ni jauh sebelum tamadun ke. Sayanglah mana abad kedua Masihi ke belum Masihi lagi. Jangan kita jawab dah.
Betul tu Ustaz. Ana setuju tu. Sebab kalau kita perhati contohnya masa Ibn Khaldun sebut dalam pinjangan lepas kan, Ptolemy, Ana ada sebut gitu kan. Ptolemy tu bagaimana dia lukis peta semenanjung tanah Melayu tu besar, dia tulis semenanjung emas. Menunjukkan tanah Melayu ni tempat yang lebih besar kedudukan dia di peta dunia berbanding dengan negeri-negeri lain. Kita pun tengok kita kata, tanah Melayu ni besar pada India rupanya pada pandangan orang dulu. Dia sudah pasti dasarkan kemajuan. Tamadunnya ada kan. Cuma boleh jadi orang zaman dulu tu beranggapan kata contoh kan, kita tengok di Kedah. Di kata Kedah Batu Semua Batu kan. Ada kawasan yang sudah maju, tapi ada kawasan-kawasan lain tu orang asli dia masih banyak. Macam kita sekarang orang asli yang dia sebut tu yang lari masuk hutan tu orang asli sebenarnya. Mungkin yang disebut tu orang asli. Dan jadi di masyarakat Semang ke Senoi ke apa tak tahulah kan. Dia jumpa tu orang tu masih bersikap primitif mungkin. Tapi ada di tempat-tempat pandai-pandai kota-kota tertentu tu mereka sudah maju. Saya rasa gitu. Bukan keseluruhan tapi ada kota-kota yang besar. Wallahu a'lam. Okey, bagus. Okey, siapa dia lagi nak bagi ulasan atau persoalan? Assalamualaikum. Salam. Datuk Ustaz. Ya. Apa ni, saya tengok ke belakang sedikit lah kan, step back sikit berkenaan dengan pertama kita saya tengok Ibn Khaldun apabila dia nak bercakap tentang umran iaitu saya fahamlah, kalau saya tak betul Datuk Ustaz baikilah kan. Umran ialah civilization ya, tamadun. Jadi saya lihat sebelum dia pergi kepada tamadun kerajaan kan, dia walk kita through umran al-alam. Saya baca dalam bahasa Inggeris ya, iaitu dengan alam, dan kita telah tengok geografinya ya, iaitu ilmu bumi ya. Dan kita sekarang ni kita dalam kita dalam mengenali bangsa-bangsa ya, dan dia bawa kita juga untuk mengenali bangsa-bangsa, kita perlu lihat kepada fizikal bumi itu sendiri kan. Saya rasa kalau kita boleh juga kita go deep, kita go lebih dalam berkenaan dengan betul ke tidak Ibn Khaldun mengatakan ya negronya macam ni. Sebab apa? Mungkin masa dia bercakap ialah sebelum bangsa itu kenal Islam kan, maka tapi dia punya hujah lah. Saya faham macam ni, Ibn Khaldun ni saya tengok kenapa Barat suka sangat dengan Ibn Khaldun. Kenapa Barat, kenapa Ibn Khaldun very pengaruh ya? Tolong jawab. Sekejap ya, saya just nak tengok kenapa padahal Barat ni dia orang ni very choosy kan, dia orang rasa dia orang superior tak semua benda yang dia orang baca. Tapi bila kita lihat Ibn Khaldun cara dia menulis, dan saya adalah dengar YouTube tentang macam mana cerdik pandai lah kononnya lah kan, Barat ni dia kata kalau dia baca Ibn Khaldun, dia kata penulis ini dia bukan macam penulis biasalah kita kan mengkaji dan menulis, tapi penulis ini dia sendiri di dalam alam itu, dan dia cuba bawa pengalaman sebab dia interesting, dia ni berada dalam zaman di mana Abbasiyah tengah jatuh, dan dia juga merupakan seorang ulama boleh dikatakan yang dia bekerja dengan pemimpin-pemimpin pada ketika itu, dan kita tak ramai yang ulama-ulama yang menulis. Dan pada masa yang sama dia berjuang, sebab biasanya kalau kita tengok macam yang contemporary sedikit lah macam Hasan al-Banna semua tu kan, dia orang ni tak dan untuk menulis kan, tetapi Allah yang untuk kita juga, di mana Ibn Khaldun sempat menulis pengalaman dia ya. Jadi saya tu tanya, kenapa Western ni kan out of sekarang kita tengok Al-Ghazali dah mula dia orang dah mula tengok, dan Ibn Khaldun bila Barat melihat tulisan Ibn Khaldun terus dia melekat, dan dia rasakan wah, this writer he is a great man. Kalau saya baca tulisan dia, saya terus dapat rasakan saya pun berada di dalam alam dia.
saya tengok kan orang kata apa the ability to influence. Kalau kita nak barat kan, kita kena ada that ability macam Ibn Khaldun lah kan. Dan juga Datuk Ustaz, saya lihat dan segi metodologi lah kan, bila dia mengkritik tentang ini ke depan sikit lah, tapi saya juga nak lihat apa yang Datuk dengan Ustaz cuba nak dalam kupas tulisan dia dalam bab 1 dia kan, yang di mana mula-mula saya tanya diri saya, apa kena mengena dengan ilmu geografi dengan hari ini kan, dengan bangsa-bangsa dan bagaimana dilihat perbezaan bangsa kan. Dan saya fahamlah bahawa dia akan bawa kita kepada tamadun itu sendiri. Kalau saya tak betul, Datuk Ustaz. Okey. Saya ni jadi macam Mak Ibrahim bila dia tubuhkan satu grup, dia belajar daripada murid-murid dia. Tu Mak Ibrahim kata. Bila dia mengajar UIA itu, dia bukan mengajar, tapi dia datang berbincang dan dia juga belajar daripada qadi-qadi, hakim-hakim, mahkamah syariah yang hadir kelas dia. Itulah macam saya dengan tu kami hari ni. Okey, silakan teruskan. Ustaz kami nak cakap apa tadi? Tak ada, dia saya mendengar. Okey. Tengah ambil ilmu ni. Ya, betul. Datuk, satu lagi saya tengok kan, dalam segi metodologi macam dia juga kritik pada ketika dulu orang menulis sejarah, dia orang diktik, dia orang biasanya orang-orang atas bercerita diktik, tidak ada kritik, tidak ada apa kan. Ya, betul. Jadi dia cakap sebenarnya kita mesti ada cara dia kita namakan empirical lah, macam dekat universiti kan. Kalau maknanya dia start dengan apa masalah yang kita nak selesaikan. Kan? Lepas tu kita kena nyatakan dalam bentuk problem statement masalah itu, dan kita start dengan empirical study kan, buktikan apa hipotesis itu. Jadi sekarang ni saya tengok kan dalam social media punya kemabukan social media sekarang kan, kita tak ada that kind of discipline. Tak ada, kita hanya begitu je lah kan. Kita balik kepada dulu macam Al-Ghazali juga dulu kan, dan kita juga orang Islam kita yang pandai-pandai pun terbawa-bawa, tersedut juga dalam betul. Kita tak mengikut the empirical study. Padahal saya tengok bila kita belajar dekat universiti pun kita ada that discipline, and that discipline telah pun orang kata di-describe oleh Ibn Khaldun sebelum ini. Cuba contohnya kalau masuk dalam grup-grup MDN tu, grup-grup profesor pun tu lebih kurang orang awam. Dia punya perbahasan profesor tu, profesor ni, ex-profesor tu, ex-profesor ni sama. Jadi saya rasa tugas kita rasalah macam mana kita nak fikir. Sekarang ni orang pengikut saya duk marah kat saya, mengapa anda tidak bersuara betulkan orang tu macam ni. Saya kata saya diam lah. Sebab orang kata kalau kita cuba betulkan benda yang keadaan sukar untuk membetulkan, pertama sekali habis masa, yang kedua dia melentur balik, yang ketiga jadi kita punya strategi untuk membina bangsa tu akan terganggu. Maka kata Jibril malam Lailatul Qadar tu, kiri kanan kamu itu ada orang yang memanggil sekian-sekian, dia kata tak payah nak tak payah nak bagi respon lah, sebab melambatkan perjalanan. Jadi saya boleh fahamnya kita punya perjuangan untuk membetulkan semula keadaan bangsa kita tak boleh nak banyak sangat kita nak menerima benda-benda yang side nak respon tu merugikan perjalanan kita.
Kita kena sabar lah, kita bagi sikit-sikit boleh lah. Betul. Datuk, sebab kita kena tahu fokus kita dekat mana. Yes, betul. Dalam bahasa Inggeris dia panggil the noise lah. Kita kena tahu apa noise dia. Supaya yalah yang bising-bising ni dia orang tetap berlaku. Jadi apa tujuan kita bila kita faham Ibn Khaldun, kita faham misal katalah jatuh bangun civilization ya, organisasi dia itu adalah sunatullah. Jadi kita akan tanya diri kita, kalau kita nak lakukan semua benda tak boleh, hilang fokus. Kita pun terbawa tertarik-tarik tak boleh. Sebab tu saya rasa Ibn Khaldun ni timely lah, sebab kita pun dalam keadaan banyak sangat bukan nak kata perubahan, kekacauan, kita panggil fitan dalam bahasa Arab kan. Jadi dalam fitan ni kita kena, ialah selain daripada spiritual, kita kena kuat dan kita kena tahu ke mana sebenarnya kita nak bawa masyarakat. Okey. Kan? Betul. Wallahualam. Betul. Sebab tu Profesor Ahmad Ibrahim, bila dia bawa arus pembaharuan dalam undang-undang, dia tak kisah sangat orang duk kritik dia. Suatu masa tu ada pemuda, ini maaflah saya nak sebutlah, PAS ke UMNO kita sebut begitu, bukan sebagai kita nak merendahkan orang. Dia dikritik oleh pemuda PAS. Kata dia, macam mana yang Prof. Ahmad ni sederhana sangat, tak akan capai kita punya maksud untuk melaksanakan undang-undang Islam. Dia jawab simple, dia kata sementara anda meraka perancangan untuk melaksanakan apalah hudud ke apa dalam negara ini, biarkan saya dengan segala kekurangan yang ada pada saya buat apa yang saya dapat dulu. Itu jawapan dia. Dia tidak kelahi dengan apa semua sekali. Jadi dia buat, tetapi ternyata lepas tu dia mempunyai kesan yang baik. Cuma sayangnya tidak ada orang kedua sesudah Profesor Ahmad Ibrahim. Itu yang sayangnya lah. Dia berkata Puan Nik Rashid ni asyik duk berbini ya. Dia ingat nak latih Nik Rashid supaya lepas pada dia tu. Tapi yalah, macam kita kata zaman dulu cerita Melayu, bila ular sawa dia muntah dia punya bisa tu, maka orang tu ambil sikit, orang ni ambil sikit, ada dapat ke semut sikit, ada dapat laba-laba sikit. Itulah yang berlakunya. Bagus. Siapa lagi nak ulas? Saya nak celah dulu ni. Ya? Saya nak celah sikit. Silakan. Saya mula tertarik dengan Ibn Khaldun ni 20 tahun dulu. Saya buat satu kertas bentai di Ipoh, hari Keputeraan Sultan. Saya bincang tentang Ibn Khaldun. Jadi ada satu pandangan dia, saya rasa sesuai dalam sekarang. Dia kata, kelang-kelang industri tidak sesuai ditubuhkan di bandar. Makna dia kata kilang-kilang ni kita kena buat jauh daripada luar bandar. Kerana jadi kita tengok, dia bercakap tu 400-500 tahun dulu. Kita di Malaysia ni, di PJ lah kita buat kilang banyaknya. Jadi kita ketinggalan 500 tahun daripada Ibn Khaldun. Saya mula tertarik dengan pandangan Ibn Khaldun yang terlalu maju ke depan 500 tahun, 600 tahun daripada kita. Tapi masalahnya, bila kita buat di luar bandar, kawasan kilang tu jadi bandar kemudian. Macam di PJ ni kan, saya duduk di PJ ni kan, asalnya dia bawa keluar Kuala Lumpur lah. Dia buatlah kilang-kilang ke PJ ni, akhir PJ jadi bandar. Itu jadi masalahnya. Maknanya kalau boleh kita kekalkan. Begitu. Saya pun tak berani nak kata lah. Anda dah tengok Ustaz. Anda dah tengok dia punya apa? Setakat ni dalam kita melihat tulisan Ibn Khaldun berkenaan dengan mukaddimah ni. Yang tertarik bina sikit pada kenapa dia menjadi menarik kepada sebenarnya tulisan Ibn Khaldun ni. Orang Arab kita masa tu banyak yang tidak ambil, tak sangat rujuk, tapi Ottoman ataupun Osmaniyah, malah dunia barat mula melihat. Dan rasa yang menarik tu bila melihat mukaddimah setakat yang kita terjemah,
dia nak bicara soal sejarah. Tapi Ibn Khaldun dalam bab ni dia mencerita kaedah ataupun metod untuk kaji sejarah sebelum membicarakan sejarah. Sebab metod sebelum itu banyak daripada mulut cerita-cerita. Jadi Ibn Khaldun mula menyatakan kaedah dia, jangan ambil data fakta tanpa memahami konteks. Okey, betul. Jadi itu yang menarik kepada setengah pengkaji di barat. Apa yang betul mengkajilah, sebab fakta ni satu hal tapi konteks berlaku satu kejadian, sebab itu perlu diambil kira dalam memahami sesuatu situasi, satu fenomena. Betul. Jadi yang researcher yang betul-betul nak mencari bahawa dia kata data tidak mencukupi kalau tak memahami konteks. Jadi sebab tu macam kata Nazri tadi, pada orang masa kini betul juga macam kita pinjam social media lah. Orang duk forward fakta, kata walaupun fakta tapi konteks. Betul. Dia bicarakan soal masyarakat ketika itu, geografinya, latar belakangnya, pemakanannya, kemudian kerajaan ketika itu macam mananya. Jadi kalau data datang pada kita, info yang feed yang datang, jangan ambil begitu saja. Betul. Faham dulu daripada mana konteks. Dalam konteks apa? Untuk cari kebenaran. Betul. Itu menarik pada Ana. Sebab tu dia Ibn Khaldun ni menjadi satu yang diagung sikit sebab dia punya huraian sosiologinya. Pembacaan kita memahami sejarah bukan daripada mulut ke mulut cerita. Sebab tu dia kritik, dia sejarawan yang hidup, yang biasa melalui, dan dia reflect ataupun imbas daripada sejarah dia sendiri, sebab dia bukan pemerhati, dia hidup dalam sejarah. Dia mengambil semua pembelajaran dia daripada kitab-kitab, daripada tulisan Romawi dan juga tulisan Islam untuk dia buat rumusan. Nampak itu yang menarik. Kenapa Ibn Khaldun ni satu yang agak luar biasa lah. Betul. Saya rasa sebab itulah macam Ibn Taymiyah, dia berbeza dengan orang lain sebab dia terlibat sendiri dalam politik, bukan seorang sastrawan yang menulis, bukan ulama yang duduk di bilik dia menulis, dia yang masuk perang sendiri, berhujah dengan raja-raja sendiri, itu mungkin begitulah. Makanya kita katanya Ibn Khaldun ini bercerita tentang ilmu pensejarahan, bukan sejarah itu persi. Sebab lepas tu, sebab dia mukadimah tu belum dia cerita lagi sebab umrah no. Betul. Dia punya tu ialah bab yang kedua ketiga tu, yang tu dia cerita pengalaman dengan apa? Tapi mukadimah itu dalam sebelum nak cerita dia kena dia kena huraikan konteks macam mana nak memahami apa yang dia cerita tu. Wallahualam. Tapi dalam bentuk tulisan dia lah. Wallahualam. Sebab tu saya nak tambah sikit. Ibn Khaldun selalu disebut sebagai bapa sosiologi dan falsafah sejarah. Dia bukan ahli sejarah tapi dia ahli falsafah sejarah. Betul. Mudah-mudahan kita berpeluang untuk sampai habislah kitab Ibn Khaldun ni. Jadi nak kata dipanjangkan umur tu macam kita opportunity sangat, minta Tuhan panjangkan umur kan baca Ibn Khaldun, tapi insya-Allah kita cuba berpeluang lah. Siapa dia lagi nak ulas ni? Ada ke? Assalamualaikum. Salam. Saya Datuk Ustaz, saya nak tanya Dr. Basri tentang, ataupun Datuk Ustaz lah, tentang terjemahan yang dipakai. Saya ada jumpa satu terjemahan Ibn Khaldun yang dalam bahasa Inggeris yang diterjemah oleh siapa? Rosenthal. Frank Rosenthal. Itulah, kalau ada PDF ke apa, mohon Dr. Basri share kan, boleh saya sementara Datuk Ustaz baca, saya tengok jugalah dia punya bahasa Inggeris dia.
Yang bahasa Melayu tak ada PDF rasanya. Inggeris, saya ada yang Rosenthal tu Dr. Basri. Rosenthal banyak Inggeris base kan. Bahasa Inggeris Rosenthal tu. Rosenthal lah. Ya, bahasa Melayu Rosenthal tu yang Ustaz Kamil pakai tu lah. Ya. Mana? Tapi tadi saya tengok dekat Rosenthal, saya kehilangan. Saya lost. Betul. Saya tak tahu macam saya tengok tak boleh nak ni. Tak boleh nak dengan doktor dengan Datuk dengan Anda dengar satu huraian dalam bahasa Inggeris. Yang mendengar dia Rosenthal, dia kata tulisan Ibn Khaldun begitu menarik dan appealing oleh kerana tulisannya, tapi itu antara terjemahan daripada Rosenthal tu agak menarik kepada pembaca-pembaca barat lah. Yalah, betul. Ginilah, cuba carilah Dr. Basri, tapi nak tayang tu dua-dua tu susah juga kan? Tapi kalau kita nak yang terjemah Melayu Indonesia ada jual. Ataupun Dr. Basri, saya akan masukkan dalam India ke dalam WhatsApp group. Boleh. Kita tengok. Ya? Mana ada orang boleh tengok untuk dia kan? Betul lah. Macam Puan kata tadi, saya pun kadang-kadang, saya yang baca Arab ni saya tak lost lah. Tapi kalau dah kita dengar, dah baca lagi, translate lagi, kita betul lah tu. Yalah, kita pakat-pakat buat lah daripada kami, saya tengok dalam bahasa Inggeris. Saya rasa untuk masa depan lagi, kalau kita baca 3 teks tu, lebih baik lagi. Arabnya, horizontalnya, bahasa Melayunya, kita campur 3. Walaupun pendek tak apa, kita boleh bincang lah. Kalau tidak menghilangkan masa lah. Lama habis tu. Lama habis. Tapi saya rasa yang buat sekarang cuma kita baca tambahan tu untuk kalau ada attachment je lah English tu. Iyalah. Macam ni lah, ada kemungkinan yang baca teks Inggeris tu dia boleh alert ada 1-2 isi yang mungkin macam kita kata yang dilangkau ke apa semua kan. Macam lah. Saya pun sebenarnya kita kayakan Doktor. Kita kayakan. Maknanya kalau kita miss important bahan-bahan poin-poin penting yang daripada bahasa Arab tu, kita just masuk je. Okey. Kita kayakan. Okey, kita pakat-pakat lah. Tugas saya baca teks Arab, tugas Dr. Kamil baca translation dalam bahasa Melayu Indonesia, kemudian yang lain-lain tu kita cuba tengoklah. Boleh. Kita orang dengar je lah. Okey. Ya, boleh Puan, nanti kalau ni Puan masukkan dalam grup tu, nanti saya susun semula dalam satu folder ada bahasa Arab yang asal tu yang kita pakai tu. Kemudian kalau ada teks-teks lain sama ada dalam bentuk tulisan PDF yang ditulis dalam bentuk jurnal ke ataupun apa-apa lain, kita masuklah dalam satu folder yang kita bagi attach tu. Okey. Elok tu. Jadi sambil saya baca yang Arab tu, jadi orang boleh tengok teks Inggeris dan boleh tengok teks Melayu punya. Masing-masing lah, lebih baik lagi lah. Mudah-mudahan halaqah kita ni lebih berfaedah ke depan lah. Pakat beli kitab seorang. Ya Fadli. Pakat beli kitab seorang. Molek lah. Fadli duduk di Kelantan, kau di KL? KL. Bunyi kecek Kelantan ni, aku duduk Kelantan. Tu Datuk juga. Betul ada. Tu Datuk juga. Ada sahabat kita dari Indonesia juga kalau tak salah. Dari Indonesia? Dari Akper lah nama. Saya tak tahu nak baca mana. Boleh ni sikit. Boleh. Dia kata apa? Tak, boleh kenalkan diri sikit lah takut. Sebab sebelum ni tak pernah nampak. Siapa dia? Akper. Cuba perkenal diri saya daripada daerah mana? Tak dengar. Din. Tak dengar, kena mute. Kita tak boleh dengar. Aksir. Okey. Akfir. Okey. Ini dari mana ni? Tak dengar suaranya. Mana Pak Aksir? Aslinya di mana?
dengan Pak Henry ya, Pak Henry Nugara. Tak boleh tak dengar. Tak apa. Macam inilah, cuba. Saya pun ada murid saya yang saya sayang di Jakarta, tetapi baru ni meninggal. Itu yang dia, tapi orang kuat Nahdah lah. Susah nak cari ganti lagi. Okey, kalau tidak ada lagi persoalan atau apanya, kita boleh berhenti kat sini dulu lah hari ni. Ngam asal. Ngam yang asal lah tu. Fadli dia ingat tadi lagi anak asal. Okey. InsyaAllah kita berhenti setakat ini dan kita sambung lagi minggu depan. Laliqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.